Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Tan dan juga rakan-rakan. Saya Ainur Insyirah binti Abdul Rahman pada hari ini akan membentangkan artikel 8 Transisi ke arah pertumbuhan ekspor di Korea Selatan 1954 sehingga 1966. Ini ialah isi kandungan saya. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, politik ekonomi penggantian import 1954-1960. Republik kedua, April 1960 sehingga Mei 1961. Yang keempat, pentadbiran tentera Mei 1961 sehingga Disember 1964. Yang kelima, polisi ekonomi di bawah Park Chung-hee 1964 sehingga 1966. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Kita pergi kepada pengenalan. Artikel ini membincangkan perubahan transisi pertumbuhan ekonomi yang berasaskan ekspor di Korea Selatan pada tahun 1954 sehingga 1966. Terdapat 3 pendapat dikemukakan oleh pengkaji akan dibincangkan secara keseluruhan di dalam artikel ini. Yang pertama, sistem politik secara keseluruhan. Yang kedua, hubungan antara ahli politik elit dan teknokrat serta reformasi negara. Yang ketiga, kesinambungan campur tangan kerajaan berikutan perubahan ke arah strategi pertumbuhan berorientasikan ekspor. Kita pergi kepada slide seterusnya iaitu politik ekonomi penggantian import 1954 sehingga 1960. Berlaku pelbagai kontroversi semasa ekonomi penggantian import dijalankan di Korea Selatan pada tahun 1950-an. Antaranya ialah konflik bantuan AS ke Korea Selatan. Sokongan yang ditunjukkan AS kepada pentadbiran Ri-semen sangat kuat. Hal ini dapat dilihat antara 1953 sehingga 1961. Bantuan kewangan AS ke Korea Selatan meliputi 70% jumlah import dan 75% jumlah pembentukan modal. Bantuan AS ini dilihat sebagai satu perbezaan antara penstrukturan semula dan strategi pembangunan oleh rakyat Korea dan rakyat Amerika, dan penasihat asing juga turut bersetuju. Konflik dana bagaimanapun tidak berakhir apabila Ri membuat aduan secara awam tentang kelewatan bantuan AS, kekurangan perhatian terhadap pelaburan baru dan perhatian yang diberikan kepada komoditi import di mana 3/4 bantuan diberikan kepada produk baja dan petroleum dan hanya separuh sahaja diberikan kepada sektor pertanian. Kontroversi seterusnya ialah polisi kadar pertukaran yang lemah pada waktu itu di mana kadar tukaran semuanya di bawah nilai dolar selama 2 tahun. Hal ini menyebabkan AS mendapatkan kata sepakat bersama untuk menggesa Korea Selatan menilai semula polisi kadar pertukaran dan berjaya meletakkan AS dalam usaha untuk meluaskan reformasi di Korea Selatan. Antara kata sepakat yang dicapai ialah kuasa United Nations (UN) lebih besar daripada tentera Korea dan UN boleh membuat semakan ke atas Ri, menentukan jumlah maksimum saiz tentera ke Korea Selatan di mana kedua-dua buah negara terlibat dalam bajet ketenteraan, penswastaan harta dan menggalakkan pelaburan swasta serta menggunakan dana bantuan dengan mengikut undang-undang AS dan melaporkan kepada US bagaimana kadar pertukaran asing digunakan untuk mengekalkan pertukaran asing secara realistik. Bantuan komoditi import kepada negara bukan komunis di mana harga yang paling rendah ditawarkan dan kesannya hubungan ekonomi dengan Jepun menjadi normal dan seterusnya membangunkan sistem untuk meningkatkan nilai mata won melalui jualan lelong berbanding dengan melalui pinjaman yang harus dibayar semula mengikut kadar pertukaran yang ditetapkan. Kontroversi seterusnya adalah isu rasuah dalam pentadbiran Ri, di mana wujud peningkatan hardliner dalam parti dan pentadbiran hasil daripada kerjasama golongan teknokrat. Hal ini kerana cara yang paling mudah untuk mendapatkan dana untuk tujuan kempen pilihan raya dan aktiviti parti adalah melalui rakan kongsi yang terlibat dalam sektor swasta, iaitu ahli-ahli teknokrat.
Terdapat sekumpulan ahli perniagaan yang meningkat selepas Perang Dunia Kedua dan dilihat mendapat sokongan kerajaan. Sebagai balasan, mereka menyumbang bantuan kewangan ke dalam parti. Kontroversi seterusnya ialah polisi perniagaan yang berkait rapat dengan kadar pertukaran asing. Apabila AS US menyatakan mengenai berdiri sendiri, timbul persoalan mengenai polisi kewangan yang melibatkan pengguna barang import. Pada 1957, terdapat perubahan terhadap undang-undang tarif di mana diubah untuk tujuan sistematik. Tarif direndahkan kepada barangan modal dan bahan mentah namun dinaikkan untuk barangan tempatan. Ini menyebabkan wujud keuntungan dalam industri pemprosesan, terutamanya industri tiga putih iaitu tepung gandum, gula dan kapas yang harganya turut meningkat apabila diproses untuk tujuan pasaran. Yang terakhir adalah peruntukan pinjaman bank. Pada 1950-an, modal negara sangat rendah dan kadar inflasi pula tinggi, tetapi kadar faedah menggambarkan polisi kewangan yang teruk. Kerajaan meletakkan kadar pinjaman pada kadar yang tinggi, bermaksud ia memberi peluang keemasan kepada firma untuk mempunyai akses kewangan yang baik, yang kemudiannya akan membayar semula kepada kerajaan di atas kemudahan yang diberikan. Perswastaan perusahaan serta kontrak kerajaan dan bank memberi peluang tambahan kepada parti pemerintah. Parti Liberal dianggarkan mempunyai faedah dalam 29% dan 50% faedah tambahan di dalam semua projek yang diswastakan yang menerima bantuan dana AS. Seterusnya, Republik Kedua April 1960 sehingga Mei 1961. Susulan daripada peletakan jawatan Presiden Ri selepas beberapa siri demonstrasi menentang kerajaan Ri, parti lawan iaitu Parti Demokratik mengambil tampuk pemerintahan pada Julai sebagai kerajaan sementara. Pentadbiran baru ini memfokuskan pembangunan ekonomi dan penghapusan amalan rasuah. Pelbagai inisiatif termasuk penilaian semula kadar pertukaran dilakukan, rasionalisasi perusahaan awam dan yang paling penting usaha ke arah ekonomi berorientasikan pasaran dijalankan. Antaranya adalah Badan Perancangan Ekonomi dibentuk pada 1961 untuk tujuan inovasi dan menggabungkan perancangan kuasa serta bajet serta keluar masuk modal dalam satu badan tertentu. Perdana Menteri ketika itu, Chang Myon, dilihat bergerak ke arah reformasi, namun terdapat beberapa masalah politik di mana polisi ekonomi yang ditafsirkan sebagai penyelesaian jangka pendek, keadaan ekonomi dan peningkatan kadar subsidi kerajaan dalam perkhidmatan serta kekurangan makanan. Slide seterusnya ialah pentadbiran tentera Mei 1961 Disember 1964. Pada 16 Mei 1961, rampasan kuasa tentera telah dilakukan di Korea Selatan dengan diketuai oleh Pak Chung-hee. Rampasan kuasa tentera telah memberi kesan kepada lanskap politik Korea Selatan. Antaranya ialah penstrukturan semula politik. Selepas peristiwa 16 Mei dan deklarasi martial law, semua parti politik, organisasi dan persatuan telah diboikot dan media juga telah ditapis. Mahkamah Khas Revolusi juga telah diwujudkan untuk mendakwa pelbagai kes jenayah, pengumpulan harta secara haram dan kes rasuah. Golongan birokrat dan anggota tentera juga tidak terlepas daripada disoal siasat. Sebagai contoh, seramai 2,000 pegawai telah bersara termasuk 40 jeneral, 41,000 anggota kerajaan di mana seramai 1,863 anggota yang disoal siasat oleh Korean Central Intelligence Agency KCIA telah terlibat dalam rasuah dan aktiviti anti-revolusi. Pada 1961, Pak Chung-hee telah berjanji untuk mengembalikan kerajaan sivil kepada rakyat. Namun, beberapa ahli kudeta telah tidak bersetuju dengan rancangan Pak Chung-hee yang merasakan bahawa pemerintahan tentera diperlukan dalam transformasi masyarakat dan ekonomi. Pada 1964, konstitusi baru dibentuk oleh tentera dan penasihatnya untuk menguatkan kuasa eksekutif. Antaranya, konstitusi dikembalikan semula kepada sistem presiden dengan kuasa yang terhad dan badan perundangan yang bersifat unicameral.
Presiden diberi kuasa untuk melantik kabinetnya, Perdana Menteri dan berpengaruh dalam perundangan. Presiden juga berhak untuk melarang kebebasan bersuara, perhimpunan dan ucapan. Sebagai contoh, wujud undang-undang terhadap parti politik di mana kawalan terhadap aktiviti politik yang bertujuan untuk melemahkan perundangan serta parti pemerintah. Selain itu, kesan yang boleh dilihat selepas rampasan tentera 1961 ialah penstrukturan semula business-state relation. Hubungan antara kerajaan dan strategi pembangunan jelas dilihat semasa usaha penstrukturan dilakukan. Seramai 13 ahli perniagaan ditahan kerana terlibat dalam rent seeking and rent granting semasa pentadbiran RE dalam business-state relation. Kerajaan Park juga telah merampas saham bank komersial yang dipercayai diperoleh menggunakan instrumen polisi di mana melibatkan beberapa firma pembuatan dan pembinaan. Ahli perniagaan yang ditahan juga dikenakan penalti dan penalti tersebut dilaburkan ke dalam bidang-bidang baru. Melalui business-state relation ini, organisasi perniagaan yang baru diberi kemudahan untuk kredit domestik dan asing di mana kerajaan pada tahun 1960-an dan 70-an mengetengahkan jaminan pinjaman asing sebagai polisi kredit. Di samping itu, penstrukturan birokrasi ekonomi. Kerajaan junta menggunakan dasar yang sedia ada, namun terdapat penambahbaikan kepada Supreme Council for National Reconstruction dan melantik tentera untuk menyelaraskan struktur pentadbiran. Peranan Economic Planning Board EPB diketengahkan dalam ekonomi. EPB mempunyai kuasa yang lebih besar berbanding menteri melalui bajet. Biro Bajet EPB menyediakan garis panduan untuk bajet tahunan, mengumpul kertas cadangan tahunan daripada menteri-menteri dan menilai kemampuan menteri-menteri tersebut. Kuasa EPB juga diletakkan dalam mereka projek yang spesifik untuk menteri yang menyediakan implikasi bajet dan yang utama sekali ialah mempunyai kuasa untuk mengubah bajet yang dianggarkan oleh menteri. EPB juga diberikan kuasa untuk memilih barangan import modal dan pengimport yang layak untuk kerajaan memberikan kemudahan bantuan bayaran. Kerajaan junta juga melancarkan beberapa siri reformasi untuk meningkatkan prestasi birokrat dengan mengadakan perjumpaan mingguan untuk mengetahui keadaan ekonomi, mewujudkan sistem Planning and Control Office PCO dengan memantau dan menilai prestasi. Sistem penjawatan awam juga ditambah baik dengan pemusatan pelantikan dan pemilihan, menambah baik peperiksaan serta sistem prestasi penjawat awam. Seterusnya ialah masalah yang dihadapi semasa reformasi polisi. Di dalam usaha ke arah reformasi polisi, EPB mengalami masalah yang sama seperti Kementerian Pembangunan semasa pentadbiran RE, di mana wujud campur tangan tentera dalam perancangan ekonomi. Pihak junta telah membentuk beberapa siri objektif kepada EPB untuk membuat perancangan seperti kadar pertumbuhan tahunan, capaian untuk prinsip makroekonomi dan membentuk kapitalisme yang terancang di Korea. Tujuan garis panduan diwujudkan adalah untuk menghapuskan amalan rasuah dan salah guna sumber seperti pentadbiran sebelum ini. Kerajaan juga berusaha untuk membantu Small Medium Enterprise SME dengan mewujudkan Bank SME. Junta juga menghapuskan hutang-hutang petani dan nelayan dengan memberi jaminan untuk membayar semula dengan kadar faedah yang rendah. Kesannya, sejumlah monetary yang besar dikeluarkan pada tahun pertama tentera mengambil alih. Hal ini menyebabkan berlaku defisit yang sangat besar ekoran daripada tuntutan pelaburan dan kenaikan gaji penjawat awam. Selain itu, desakan AS. Sikap AS berubah disebabkan oleh keadaan yang berlaku di Korea Selatan dan juga penilaian semula kepentingan AS di bawah pentadbiran Kennedy. AS dilihat berubah pendirian apabila kepentingan AS dilihat diperkecilkan di bawah kerajaan Changmyon.
isu rasuah dan kegagalan organisasi untuk menguruskan program bantuan AS. AS menyatakan ketidaksenangan hatiannya terhadap rampasan kuasa tentera dan menasihati Korea Selatan untuk mewujudkan hubungan elemen rejim yang sangat sederhana dan mempromosikan self-sustaining dengan menggalakkan usaha perancangan pembangunan. AS dilihat menahan bantuan kewangan kepada Korea Selatan untuk mendesak kerajaan junta mengemukakan pelan kestabilan. Kesannya apabila Pak Cheng Hee bersetuju untuk mengadakan pilihan raya untuk tujuan mencapai kestabilan. Pelan selama 4 tahun diperkenalkan di mana bekalan duit pada tahap tertinggi, bajet defisit, bank komersial dan floor plan untuk simpanan pertukaran asing. Pelan kestabilan ini bertujuan untuk memastikan kerajaan Korea mengadaptasi dasar fiskal yang baru dan polisi pertukaran asing untuk memenuhi tujuan program pembangunan. Seterusnya ialah polisi ekonomi di bawah Pak Cheng Hee 1964-1966. Pak Cheng Hee memfokuskan ke atas reformasi ekonomi melalui penurunan nilai wang, cukai dan reformasi ke atas kadar faedah, pembukaan modal asing dan perkembangan ekspor. AS memainkan peranan yang penting dalam reformasi ini kerana kebimbangannya terhadap usaha kerajaan Korea yang tidak ke mana. Melalui penurunan nilai wang, Agency of International Development AID-8 telah menetapkan nilai won pada tahap 300 won bersamaan $1. Tetapi AS mahu ia diturunkan kepada 285 won namun ditentang oleh ahli perniagaan Korea yang diwakili oleh kerajaan Korea kerana ia akan berlaku peningkatan kos bahan import yang diimport. Akhirnya, AS telah menetapkan nilai won pada tahap 255 won. Selain itu, penambahbaikan dalam pengumpulan cukai. Sejak 1950-an, pengumpulan cukai pada tahap tidak memuaskan, namun berubah selepas penyusunan semula Organisasi Biro Cukai pada 1966. Hasilnya, pengumpulan cukai meningkat kepada 18.6% pada 1964, 44.5% pada 1965 dan yang paling tinggi pada 1966 iaitu 68.7% dengan wujudnya perubahan dalam struktur sistem kadar cukai negara. Di samping itu, antaranya polisi reformasi diteruskan ke atas kadar faedah. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh Pak Cheng Hee, antaranya ialah memindahkan simpanan ke dalam sistem perbankan milik negara. Pak Cheng Hee juga telah memperkenalkan ekonomi berorientasikan ekspor. Orientasi ekspor dikatakan berjaya disebabkan oleh penurunan nilai wang yang dibuat dan liberalisasi ekonomi terhadap barangan import untuk memastikan pengeksport memerlukan input di pasaran harga dunia. Kerajaan juga memperkenalkan pengurusan teknologi di mana dengan pengawalan kualiti dijalankan ke atas setiap barangan yang akan dieksport. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualiti barangan pada tahap yang baik dan sesuai dengan pasaran dunia. Barangan yang tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan tidak akan dibenarkan ekspor ke luar negara. Dan setiap barangan mestilah mempunyai sampel untuk dijalankan ujian piawaian ke atas barangan tersebut. Akhirnya ialah kerajaan juga mengadakan pengawalan kredit di mana pinjaman jangka pendek dan pinjaman yang berkadar faedah rendah dipanjangkan tanpa had. Pinjaman dibuat pada kadar 6% berbanding dengan diskaun pada bil komersial iaitu 24% berikutan reformasi kadar faedah. Hal ini bertujuan untuk menggalakkan aktiviti ekspor kerana pinjaman atau modal ditanggung kerajaan. Dan pulangan yang bakal dinikmati juga agak lumayan. Kesimpulannya, kapasiti ekspor Korea dibangunkan melalui urutan polisi, kestabilan membantu penurunan nilai dan seterusnya pelbagai inisiatif atau program subsidi diperkenalkan secara meluas untuk menyokong pengekspor bagi memberi peluang pulangan untung yang lumayan dalam sektor ekspor pada tahap 1964 ini. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya,
Pada hujung 1970-an, polisi ekonomi di Korea menjadi lebih bersifat campur tangan kerajaan dalam usaha untuk membangunkan industri kimia dan berat. Tahap perindustrian juga meningkat secara dramatik dan wujudnya hubungan antara kerajaan dan cebol. Kerajaan berlaku anjakan paradigma dalam polisi di mana satu model yang boleh dicontohi oleh negara lain. Kita dapat lihat daripada reformasi politik ekonomi Korea ialah kuasa negara luar dihadkan dengan situasi politik dalaman. Sebagai contoh, walaupun Korea bergantung kepada AS, namun Ri mampu menolak reformasi yang tidak diinginkan oleh negara dan Pak Chung-hee pula lebih dilihat tunduk kepada tekanan AS. Akan tetapi, tindakan Pak Chung-hee itu adalah disebabkan oleh reformasi yang dibuat mampu menyelesaikan masalah yang sedia ada. Dan keberterusan reformasi terletak bukan atas desakan tetapi lebih kepada kerjasama jangka masa panjang hubungan AS dan teknokrat Korea. Yang kedua ialah strategi pembangunan ekonomi bukan hanya sekadar pakej ekonomi tetapi melibatkan pembangunan kapasiti pentadbiran kedua-dua belah pihak iaitu Korea dan AS untuk membenarkan formulasi koheren iaitu formulasi kerjasama yang selari dan untuk memastikan pelaksanaannya berkesan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.